Shalom saudara, dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai kekuatan bukan ketakutan. Dalam penelitian Northwestern Medicine mengidentifikasi bahwa amigdala merupakan bagian otak yang sangat berperan dalam proses ketakutan. Saat seseorang dihadapkan rasa takut, amigdala akan membangunkan sistem saraf di otak kita untuk memberi respon fight or flight. Respon inilah yang membuat kita waspada terhadap ancaman, di mana kita akan bersiap melawan bahaya yang membuat ketakutan atau melarikan diri dari ancaman tersebut. Dengan kata lain, paparan ketakutan sangat penting untuk mengembangkan daya tahan kita yang memungkinkan kita mampu mengatasi situasi yang tidak terduga. Pandemi COVID-19 adalah situasi yang penuh dengan ketidakpastian, sehingga tidak heran jika kita akan menemukan kesulitan melewati masa-masa ini. Tapi ingat, segala sesuatu yang terjadi di dunia ini pasti atas seizin Tuhan. Tuhan mempunyai rencana bagi setiap orang yang berserah kepadanya, dan Ia tidak akan membiarkan umatnya binasa. Ia menguji setiap umatnya dengan peristiwa untuk membangun dan membentuk kerohanian setiap kita. Sebagai orang percaya, seharusnya kita mampu mengendalikan rasa takut, bukan malah dikuasai oleh ketakutan. Pertanyaannya sekarang, bagaimana setiap orang percaya dapat menang dari ketakutan dan menjadikannya kekuatan? Yang pertama, alihkan pandangan dari masalah kepada Tuhan. Matius 8 ayat 25-26 berkata, "Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia," katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Kebanyakan dari mereka yang berada di dalam perahu ini adalah nelayan dan sudah terbiasa dengan situasi ombak maupun badai yang bisa datang kapanpun. Namun, angin ribut kala itu pasti sangatlah ekstrim, sehingga mereka menjadi sangat ketakutan dan berpikir bahwa mereka akan binasa. Hebatnya, Yesus dapat tidur di tengah-tengah angin ribut yang mengerikan seperti itu. Inilah yang seharusnya terjadi pada kita yang telah menjadi murid Yesus. Meskipun persoalan besar datang menderu, kita bisa tetap tenang dan tidak menjadi panik. Perlu diingat bahwa bukan apa yang masalah bisa perbuat terhadap kita, tapi apa yang Tuhan bisa lakukan atas kita. Tuhan Yesus juga mengalami rasa takut ketika ia berdoa di Taman Getsemani. Namun di dalam ketakutannya, ia tetap memandang kepada Bapa. Demikian juga seharusnya kita. Jika kita melihat ada seseorang yang sepertinya tidak takut apa-apa, mungkin orang itu bukannya tidak takut, tetapi dia sudah berhasil mengalahkan rasa takutnya. Yang kedua, tetap dalam hadirat Tuhan. Dalam Markus 6 ayat 49 sampai dengan 50 menceritakan, suatu malam para murid diguncang rasa takut setelah Yesus mengadakan mukjizat dengan memberi makan kepada lebih dari 5.000 orang. Tuhan meminta para murid berangkat terlebih dahulu ke Betsaida supaya dia dapat berdoa sendirian. Sepanjang malam itu, ketika para murid sedang bersusah payah mendayung melawan angin sakal, tiba-tiba mereka melihat Yesus berjalan di atas air. Para murid menjadi sangat ketakutan dan bahkan mengira Yesus adalah hantu. Saat Yesus mendekat kepada perahu dan murid-muridnya mendengar suaranya, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Maka badai reda dan ketakutan pun diusir. Setelah Yesus naik ke perahu, angin kencang tiba-tiba berhenti dan mereka dapat melanjutkan perjalanan hingga tiba di pantai dengan selamat. Ketika Tuhan hadir dalam hidup setiap orang percaya, maka semua badai hidup yang membuat ketakutan akan diubah menjadi damai sejahtera dan kekuatan. Rasul Paulus menasehati dalam 2 Timotius 1 ayat 7, "Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban." Dari ayat ini, kita belajar bahwa Roh Kudus memberikan kita damai sejahtera dan mengusir roh ketakutan di dalam setiap orang percaya yang tetap tinggal di dalam hadirat Tuhan. Yang ketiga, melangkah maju bersama Tuhan. Pemazmur menulis, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Mazmur tersebut selanjutnya memberikan gambaran indah tentang pemeliharaan Allah yang setia atas siapapun yang mau berjalan bersamanya. Taurat Allahnya ada di dalam hatinya, langkah-langkahnya tidak goyah. Melangkah maju bersama Tuhan menunjukkan bahwa tanpa Tuhan seseorang tidak dapat berbuat apa-apa.
Melangkah maju bersama Tuhan mempunyai implikasi bahwa Tuhan terlibat dalam semua aspek kehidupan. Ia yang memegang kendali penuh atas kehidupan kita. Bila kita selalu melibatkan Tuhan dalam keseharian kita, maka kita akan semakin kuat dan apa saja yang kita kerjakan pasti berhasil. Kesadaran akan penyertaan Tuhan akan memberikan rasa aman dan damai sejahtera yang akan menghilangkan segala ketakutan. Sebagai manusia, wajar bila kita mengalami ketakutan, tapi jangan sampai kita dikuasai oleh ketakutan tersebut. Sebab kita bisa mengubah ketakutan menjadi kekuatan, yaitu dengan cara fokus kepada Tuhan, bukan kepada masalah. Sehingga kita bisa tetap tinggal di dalam hadirat Tuhan dan mampu melangkah maju, karena Tuhan ada beserta kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom， 弟兄姐妹平安，平安，真的很高兴可以见到大家。我们今天早上，我们准备我们的心，我们还没有开始的时候，我们一起来闭上我们眼睛，我们一起来祷告，好不好？哈利路亚！我们感谢阿爸父上帝，我们知道你那么爱我们，你的同在，你的恩典，跟着我们每一天、每时每刻。都有你的圣灵与我们同在，感谢你阿爸父上帝，我们要献上我们今天早上的聚会，完完全全的交托你的手中。感谢你主耶稣，我们祷告是奉靠主耶稣基督的生命求，我们一起来说阿们，哈利路亚。我们一起来献上，一起来打开我们每月的心，唱这首诗歌，哈利路亚。你的恩手扶持我，今晨当我睁开双眼，直到我躺卧，我要歌唱，
身体两相柔美。我爱你，记得线上，你的怜悯永不改变，每一天，你的恩手扶持我。即使当我睁开双眼，直到我躺卧，我要歌唱，神的良善柔美。一生心神推我苦点，一生美好带我到永远。一切所有生命气息，我要歌唱，神的良善柔美。我爱你，你的怜悯永不改变，每一天，你的恩手扶持我。即使当我睁开双眼，直到我躺卧，我要歌唱，身体良善柔美。一生心神推我苦点，一生美好带我到永远。一切所有生命气息，我要歌唱，神的良善柔美。一生心神，一生心是推我苦点，一生美好带我到永远。一切所有生命气息，我要歌唱，神的良善柔美。令我经过水火试炼，黑暗中如这亲近我的灵。你是我的天父，你是我良友，我生活在你的良善柔美。一起来线上。一生心是推我苦点，一生美好带我到永远。一切所有生命气息，我要歌唱，身体良善柔美。一生心神，一生心是推我苦点，一生美好带我到永远。一切所有生命气息，我要歌唱，身体良善柔美。因人生有看顾我，又伴随我生命，你良善又看顾我，又伴随我生命。你良善，你良善又看顾我，又伴随我生命。你良善又看顾我，又伴随我生命。
心是推我苦恋，人生美好带我到永远，听见所有生命气息，我要歌唱，身体良善如美，我要歌唱，身体良善如美，我要歌唱，身体良善如美。一切荣耀我们的神，哈利路亚，哈利路亚 ，Let's go， 哈利路亚！感谢你主耶稣，哈利路亚！神真美好，我们起来献上我们的生命，完全交托给我们的上帝，哈利路亚！我们一起来拍手好不好？一起来献上它 ，Come on！双手紧抓耶稣，天天都开心。有一感谢进入你们放下忧虑，有一赞美进入殿中，我们属于你。You are good, you are good, you are good。祝你真是好好 ，I wanna live your name on high, 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 high to the sky。谢谢你好爱我 ，Forever worship you, I know。I wanna shout, 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 shout to the Lord, let the whole world know。谢谢你好爱我，敬拜你到永远。Come on。每个呼吸都有宣告，一生敬拜你，靠起双手敬拜耶稣，天天都开心。有一感谢进入你们放下忧虑，有一赞美进入殿中，我们属于你。You are good， 我们一起来唱。You are good, yes you are, you are good。祝你真是好好 ，I wanna live your name on high, 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 high to the sky。谢谢你好爱我 ，Forever worship you, my Lord。I wanna shout, 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 shout to the Lord, let the whole world know。谢谢你好爱我，敬拜你到永远。再拍手 ，Come on。I wanna keep your name on high, 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 high to the sky。谢谢你好爱我 ，Forever worship you, my Lord。I wanna shout, 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 shout to the Lord, let the whole world know。谢谢你好爱我，敬拜你到永远。Forever worship you, my Lord。Forever worship you, my Lord。一切荣耀我们的神，哈利路亚！主的喜乐
力量，你的救恩使我盼望。虽然看那树不效力，也许葡萄树不结果，我仍因救我的神欢喜快乐。主的喜乐是我力量，你的救恩使我盼望。虽然看了树不效力，也许葡萄树不结果，我仍因救我的神欢喜快乐。我要赞美，无论得胜或不得胜，我要赞美。每天从日出到日落，我心坚定毅力，每天赞美不停。我要赞美，要赞美，我要赞美，这要赞美，爱神万物，绿色永远的神君王。主的喜乐是我力量，你的救恩使我盼望。虽然看了树不效力，也许葡萄树不结果，我仍因救我的神欢喜快乐。我要赞美，无论得胜或不得胜，我要赞美。每天从日出到日落，我心坚定毅力，每天赞美不停。我要赞美，要赞美，我要赞美，这要赞美，爱神欢呼，绿色永远的神之王。我要赞美，无论得胜或不得胜，我要赞美。每天从日出到日落，我心坚定毅力，每天赞美不停。我要赞美，要赞美，我要赞美，只要赞美，爱神欢呼，绿色永远的神君王。我要赞美，无论得胜或不得胜，我要赞美。每天从日出到日落，我心坚定毅力，每天赞美不停。我要赞美，要赞美，我要赞美，这要赞美，爱神欢呼，绿色永远的神君王。我要赞美，要赞美，我要赞美，这要赞美，爱神欢呼，绿色永远的神君王。现在，我要赞美，要赞美，我要赞美，这要赞美，爱神欢呼，绿色永远的神君王。神君王，荣耀我们的上帝，哈利路亚！
缺乏。你是我躺卧在青草地上，领我在可安歇的水边。你是我的灵魂苏醒，牵着我的手，引导我走一路。随我走过蛇影幽谷，也不怕遭害。耶稣拯救主，你与我同在。你的杖和竿都安慰我，你拥有恩靠我的痛。我必住在你殿中，直到永远。主耶稣，我的心仰望你，我的主，我的神，我依靠你。我将一切的忧虑写在你十字架前，因你为了爱我而舍了己。耶稣，你是我的牧者，我不致缺乏。你是我躺卧在青草地上，领我在可安歇的水边。你是我的灵魂苏醒，牵着我的手，引导我走一路。随我走过蛇影幽谷，也不怕遭害。耶稣拯救主，你与我同在。你的杖和竿都安慰我，你拥有能靠我的痛。我必住在你殿中，直到永远。主耶稣，我的心仰望你，我的主，我的神，我依靠你。我将一切的忧虑写在你十字架前，因你为了爱我而舍了己。主耶稣，我的心仰望你，我的主，我的神，我依靠你。我将一切的忧虑写在你十字架前，因你为了爱我而舍了己。我们现在献上了我们上帝。哈利路亚，我要来献上你，感谢你耶稣，我赞美。哈利路亚，
主耶稣，我的心仰望你，我的主，我的神，我依靠你。我将一切的忧虑写在你十字架前，因你为了爱我而舍了己。主耶稣，我的心仰望你，我的主，我的神，我依靠你。我将一切的忧虑写在你十字架前，因你为了爱我而舍了己。主耶稣，我的心仰望你，我的主，我的神，我依靠你。我将一切的忧虑写在你十字架前，因你为了爱我而舍了己。起来献上，主耶稣，我的心仰望你，我的主，我的神，我依靠你。我将一切的忧虑写在你十字架前，因你为了爱我而舍了己。我将一切的忧虑写在你十字架前，因你为了爱我而舍了己。我将一切的忧虑写在你十字架前，因你为了爱我而舍了己。感谢你，耶稣。感谢你，耶稣，感谢你。Shalom, saya Cynthia 大家好，我是 Cynthia， dan saya bersama dengan Ibu Naomi hari ini. 她今天是跟 Naomi 一起。 Kita akan berdoa sebelum kita memulai ibadah kita. 我 Amin. 们来聚会之前，我们一起低头祷告。 Bapa di dalam surga, 我们天上的父， kami rindu firman-Mu 我们渴望你的话语， dengan segala kekayaan hikmat-Nya 包含你所有的财富， turun atas kami, 能够即将降临在我们的身上， menjamah hati kami 触摸每一个人 sampai jauh di kedalamannya, 到最底，在我们心里的最底， membukakan pengertian, 可以打开你的智慧， memberikan kami pengertian 能够让我们明白了解 yang dalam 最深处的 tentang isi hati-Mu. 你的心所想说的。 Roh Kudus, 圣灵 jamah, 触摸 urapi, 恩膏， baik kami yang mendengar 我们听的， maupun yang didengar 还有被听的， sama-sama diberkati. 同起被你祝福。 Dalam nama Tuhan Yesus, 奉主耶稣基督圣名求， kami sudah berdoa. 我们已经祷告。 Haleluya, amin. 哈利路亚，阿门。 Well, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, 弟兄姐妹，亲爱的弟兄姐妹们， hari ini saya mau menyampaikan sesuatu kepada jemaat Mandarin Service yang dikasihi Tuhan dengan luar biasa. 今天我想要跟中文堂，亲爱的中文堂的弟兄姐妹们， Saya beri judul dengan judulnya begini, Journey of No Returns. 我跟大家分享的题目就是一趟不回头的旅程。 Yang dimaksud dengan Journey of No Returns ini adalah 这个意思是，
satu perjalanan rohani kita 就是我们一种属灵上的过程， dari kita lahir 从我们出生 sampai nanti kita kembali ke 直 surga, 到我们回到天国， itu cuma ada satu trip. 只有一趟。 Dan itu nggak bisa bolak-balik. 那这一趟呢，不能说我要回来还要再过去都不行。 Jadi kita jalan dari lahir sampai nanti kita kembali ke rumah Bapa. 所以从我们出生的那一刹那，然后到我们回到天国， Jatuh bangunnya, 不管你跌倒了多少次， pahit 不 manisnya, 管你尝了多少的苦，多少的甜， itu kita alamin sekali jalan. 所以我们经历是一趟的旅程。 Tentu kita semua ingin berhasil, bukan? 当然，我们大家都想要成功吧。 Sebab pada akhirnya 只要到最终， sampailah kita di titik ini, 到现在这一点， sampailah kita di masa ini, 到我们这一代， sampailah kita di masa ketika kita berhadapan dengan pandemik seperti ini. 直到我们现在面临了疫情的状况， Dan di masa seperti ini, 在这一个状况之下， kita kan nggak bisa pencet pause, 我们不能说嘿暂停， terus kita pengen balik lagi ke kehidupan yang lalu. 那我们想说哎回到之前的生活好了 Berani nggak berani mesti kita hadapin. 啊，你要赶还是你惧怕，你还是要面对， Karena untuk satu kali perjalanan 因为只有一趟的旅程， yang nggak bisa kembali lagi. 也不能回头的。 Nah, Alkitab berkata begini, 圣经里面记载说， di dalam Pengkhotbah 7 ayat ke-8, 在传道书第7章第8节， dikatakan bahwa 在里面是这么写着。 the end of something is better than its beginning. 所以所创造的是比刚要开始的是更好的， Karena tadi kita lagi melakukan perjalanan satu kali trip, 因为我们刚才所经历的是一趟的旅程。 dan saat-saat kita lagi mau menuju ke rumah Bapa, 当我们正在走在天国的家的路途中， sampailah kita di titik ini. 我们就到达了这一点。 Waktu kita sampai di titik ini, 当我们到达这一点的时候， mari kita cek 让我们检讨， apakah perjalanan hidup kita, perjalanan rohani kita ini 这个我们属灵上的旅程 masih sama 是否一样？ rasa kasih mula-mulanya, 你起初的爱的感觉， rasa cintanya, 你爱我们神的感情， gelora apinya 然后你轰轰烈烈的在爱神的时候， kepada Tuhan, 对于我们的神， seperti waktu dulu kita memulai perjalanan rohani kita. 就像我们当初刚刚起步跟神在一起， Nggak penting kita bertobatnya dengan cara apa. 不管你怎么样的方式回拐都不重要， Nggak penting kita bertobatnya dengan cara sekotor apa. 不管说你多肮脏，然后你才悔改都不重要。 Yang penting hari ini adalah 今天最重要的是， di detik-detik saat ini, 在这一秒， sebelum kita lanjut lagi untuk masuk ke tempat Bapa, 我们未进去神的天国之前， kondisi rohani kita bagaimana? 我们属灵上的状况到底如何？ Sebab seandainya 因为如果 hari-hari ini mendekati akhirnya, 已经快要到末日， puluhan tahun kekristenan kita, 我们基督教的生涯十几年， belasan tahun rasa kasih mula-mula kita, 我们十几年感受到神对我们的爱， apakah masih ada 是否还存在呢？ di dalam kehidupan kita saat ini? 在现在我们的人生中， Oleh sebab itu saya mau ajak kita untuk belajar 之所以我想要邀大家一起学习， tentang satu kisah perjalanan rohani 在从学习在一个属灵上的路程， one trip doang. 只有一趟哦。 Dan kita mau belajar dari seorang yang bernama Musa. 我们要从摩西的身上学习。 Kita mengenal Musa sebagai orang yang luar biasa, 我们知道摩西是一个很大、很伟大的人， dia pimpin 2 juta orang keluar dari Mesir, 他带领了2兆人从埃及走出来， melakukan satu perjalanan rohani bersama-sama 他一同走过属灵上的旅程，
menuju ke tanah perjanjian yang Tuhan telah janjikan sama 去 mereka. 到神所应许他们的地。 Pada waktu itu, 在那时候， walaupun Musa udah maju mundur, 虽然那个摩西也是觉得说 Udah sempet 前后 nolak 前后，他已经拒绝了。 bahkan Musa udah sampai bilang begini, pilih aja yang lain. 他说：“摩西说，你选别的吧。 Tapi akhirnya dia terima juga. ”但是到最后呢，他还是接受了。 Waktu dia terima, 当他接受的时候， dia pimpin 他带领 kejadian demi kejadian, 每一件事到每一件事， membuat dia mulai didewasakan 使得他被这个过程成长了。 di dalam perjalanan rohani one trip itu. 在一趟的旅程中， Kita tahu ya, 我们晓得 memimpin 2 juta orang nggak gampang. 要带领2兆人是不简单的， Nggak gampang. 不简单。 Pada satu kali ada satu situasi dan kejadian. 有一次有一个状况，还有突发， 1,5 bulan setelah mereka keluar dari Mesir, 在1个半月，当他们从埃及走出来的时候， di satu tempat di daerah Padang Gurun Sin, 在一个地方，也就是旷野， di situ jemaat Israel itu yang keluar dari Mesir mulai merasa haus. 那一些以色列的人从埃及走出来的时候，感觉很渴， Wajar sih mereka haus, 应该的。他们如果觉得渴的话， karena kan di Padang Gurun. 因为他们是处在旷野中，Musa ini adalah gembala jemaat Padang Gurun. 所以这个摩西呢，他的专长就是在带领这一些在旷野中的一些牧羊。 Karena mimpin 2 juta nggak ada gedung yang bisa nampung, ya kan? 因为你带2兆人，你到底要准备多大的大楼呢？ Nah, waktu dia baru pertama kali jadi pemimpin, baru keluar 1,5 bulan dari Mesir, 当他第一次成为领导者，也是一个半月，他走出去的时候， memimpin perjalanan rohani dia dan seluruh umat itu menuju ke tanah perjanjian. 所以他带领了这一些百姓，还有他自己到神所应许的地。 Ada satu situasi, 有一个状况出现， mereka kekurangan air. 他们缺乏水， Lalu jemaat mulai protes. 然后这一些百姓呢开始抗议， Mereka marah. 他们开始生气。 Mereka bilang begini, Musa, 他说：“摩西， kita haus nih. 我们很渴哎， Mana air? 哪里水在哪里呢？ Kamu bawa kita kemari cuma mau bunuh kita ya?” 你呀、把我们带出来，只是想谋杀我们吧？ Ya, biasalah ya. 应该是正常的吧？ Kadang jemaat juga suka begitu. 有时候教友也会这种感觉， Kalau ngerasa nggak puas 当他觉得不满足的时候， atau nggak dapet yang mereka inginkan, 或是得不到他们想要的， kadang komplainnya sama gembala. 所以他们通常就会跟我们的牧师抱怨。 Bukan belain gembala loh, 哎，这个我不是在偏袒牧师们哦， tapi memang sifat dasar manusia rata-rata seperti 但是 itu. 这个就是人类的基础的个性。 Kalau ada sesuatu yang nggak puas, 当他觉得有一些不满足的时候， harus ada yang disalahkan. 他必须要找一个人头来怪罪。 Nah, pada waktu itu Musa yang kena. 那时候呢，就摩西成为了黑羊， Musa pergi menghadap kepada Bapa di sorga. 所以摩西都去找我们的天父。 Musa bilang begini, 摩西就这么说 saya nih nggak mau loh dipilih jadi pemimpin.：“ 我啊，不想要被选出成为领导者。 Sekarang kita berada dalam situasi yang sangat terjepit. 现在我们是处在一个被夹在没有路可走的， Kita nggak punya air di padang gurun ini. 在这个旷野中没有水， Mereka teriak kehausan. 他们已经在呼唤说没水了，很渴。 Mereka siap merajam aku dengan batu. 感觉上他们已经开始用石头来丢到我。 Lalu apa yang harus aku lakukan? 那我到底该怎么办呢？ Nah, Tuhan berfirman, 那上帝就说话了。 apa yang ada di dalam tanganmu, apa yang kamu pegang? 那你手上拿着什么呢？ Tongkat. 他说：木杖。 Tuhan bilang begini, 神跟他说：
pukulkanlah tongkat itu 你用这个木杖把它狠狠的打出去， kepada gunung batu, 对着那个山， maka air akan keluar dari 所 situ. 以从那个山会流出水来， Supaya umatku bisa minum. 使得我的百姓们可以喝水。 Musa lakukan. 摩西照着做， Dia pukul. 他就开始狠狠的打出去，啪， Air keluar, 真的他的水就流下来了， jemaat bisa minum. 所以这个百姓们呢就可以喝到水了。 Itu kejadiannya 这个就是所发生的事。 1,5 bulan setelah mereka keluar dari Mesir. 这件事情是1个半月之后从他们从埃及出来所发生的事。 Sebagai pemimpin yang masih baru, 成为一个新的领导者， Musa nggak merasa terjepit, Musa tidak merasa underdog, 这个摩西不觉得被夹在中间， karena Musa merasa, aduh ini dia solusinya. 因为他觉得说，哎，这个就是解决办法了。 Dan perjalanan itu berlanjut 所以这个旅程呢就继续， hingga tibalah mereka. 使得到了他们40 tahun kemudian 40年后， di bentangan Yeriko. 在耶利哥的草上， Berarti itu sudah mendekati tanah perjanjian. 所以那个已经很接近神所应许的地。 Saat itu 40 tahun itu 是那时候呢，40年， bisa-bisanya 有可能 terjadi lagi peristiwa yang sama seperti 40 tahun yang lalu. 在出现了重复的状况，如同那个40年前， Jemaat haus karena kekurangan air di daerah padang gurun. 所以一样的，在旷野中他们又缺乏水了， Kekurangannya sama, 一样的缺乏， tetapi yang beda adalah 但是不一样的是， kurun waktunya sudah bergeser 40 tahun kemudian. 它的时间已经超越了40年。 Dan jemaat yang hari itu ribut, 那个时候所吵吵闹闹的百姓， itu adalah angkatan baru yang muda-muda. 已经是新世代了，就是年轻人的。 Mereka protes sama Musa. 他跟摩西抗议， Musa, 摩西呀、 kita haus. 我们很渴哎。 Nah biasanya 那通常 mereka akan ngomong begini. 他们会这么说： Bisa mimpin gak sih? 你呀、到底能不能做一个领导者呢？ Kamu jadi pemimpin cuman bikin kita mati kehausan ya? 嗨，你成为一个领导者，只是让我们渴死吗？ Waduh, 摩西觉得，哎呀， ini udah 40 tahun yang datang loh. 已经是40年后了哎。 Saat itu kemampuan Musa itu udah maju 40 tahun. 那个时候，摩西的能力、摩西的权柄已经成长到40年后的， Dia punya pengalaman sebagai gembala udah 40 tahun. 所以他的经历成为领导者也是已经40多年了。40年 Memimpin jemaat di padang gurun. 所以当他在领导这些百姓在旷野中， Manis pahitnya kehidupan kepemimpinan dia tahu. 所有他在领导之下的苦啊、酸啊、甜啊，他都晓得。 Tapi masih juga 但是仍然一样， sampai saat itu 到那个时候， dia diragukan terus. 他还是被怀疑。 Sampai-sampai kaum muda pada waktu itu, 到那一些年轻时代的人， angkatan-angkatan baru yang saat itu ada, 这一些存在新的时代所存在的百姓， mereka protes sama dia. 他们对摩西抗议。 Bahkan sampai mereka pernah ngomong waktu kejadian 12 pengintai, 他在那个12个人在探讨的时候， saat itu 12 pengintai, 10 bilang, wah nggak bagus lah, 2 bilang oke. 他在12个当中里面10个说还不好的，那2个说应该是可行的哦。 Karena omongan 10, 因为这10个人的话， seluruh jemaat takut. 所有的百姓惧怕， Mereka sampai bilang begini, 他们就这样说：
Mari kita pilih pemimpin baru dan kita balik ke Mesir. 来，我们再重选领导者，我们再回到埃及。 Mereka nggak mikir 他们不好好的想， bahwa Musa ini yang pilih Tuhan langsung. 摩西是神自己所拣选的， Tuhan yang punya kehendak Musa yang pimpin perjalanan ini. 所以神的旨意是要摩西带领了这一趟的旅程。 Tapi karena yang ngomong ini anak-anak muda, 但是，说话的人就是这些年轻人， angkatan-angkatan baru 就是新时代的人， yang mungkin nggak kenal 或许不认识， dan nggak pernah mengerti sejarah dan asal-usul siapa Musa dan apa yang sudah dia buat. 或者他们不了解历史上摩西是怎么样的一个人，或者摩西到底做了哪一些呢？ Mereka cuma dengar, 他们可能只是听到而已， mungkin ada juga yang belum pernah melihat 甚至有的人还没有看过、没有见过。 peristiwa air 当 dibelah, 那个水被撇成两边， burung dara yang turun sampai kita punya daging. 所以当这些鸟在飞下来的时候，使得我们有肉可以赏食。 Mereka cuma dengar, nggak melihat, 他们只是听，但是没有看见， atau bahkan nggak diceritain juga. 甚至可能他们没有听过这个故事。 Jadi mereka muncul 当他们出现的时候， dengan cara pikir 用他们自己的想法， pemimpin ini cuma bisa mencelakakan kita. 嘿呀，这个领导者只会祸害给我们。 Itu mirip sama netizen nyinyir 这个就好像现在的人一样， di medsos-medsos pada saat 在 ini. 那个媒体上， Komplain. 只有在媒体上敢写出抱怨、抱怨、抱怨， Karena nggak kenal asal-usulnya. 因为他不认识后面的人到底是谁， Sehingga saat itu 使得那个时候， Musa datang lagi ke hadapan Tuhan. 当摩西来到神的面前， Dan Musa bilang, mereka marah. 摩西又跟神说他们生气， Karena nggak ada air. 因为没有水。 Tapi jauh di dalam hati Musa 但是最抵触摩西想出， ada rasa kecewa yang begitu parah. 他觉得极大的失望。 Seolah-olah dia mau ngomong sama Tuhan, 可能他想对神这么说： sudah 40 tahun aku memimpin, masih nih begini-begini juga nih ngadepin komplainan seperti ini. 他说已经40年了，我带领这些百姓还是一样的问题，接受这一些的抗议。 Tapi Tuhan kasih solusi sama Musa. 但是神给他出路， Tuhan bilang, Musa, 神说：摩西呀、 itu kan ada gunung batu tuh. 那你看到那边上面有山， Kamu ngomong aja, 你用说的吧， nanti airnya keluar. 那个水一定会流出来。 Tapi berhubung Musa udah keburu kesel, 因为摩西已经发怒了， ngelihat orang-orang yang protes lagi, 看到这些人抱怨，又在抱怨，又在抱怨， selalu meragukan kepemimpinannya, 一直在怀疑他的领导指能力， meragukan kepemimpinan Tuhan, 也就是说怀疑神的能力、神的旨意， meragukan penyertaan 甚 Tuhan. 至怀疑神的保佑， Dan mungkin Musa merasa juga, 甚至可能摩西也是有这么觉得。 ini anak muda perlu dikasih lihat nih. 哎呦，这些年轻人呢、必须亲眼看见， Seberapa dahsyatnya kuasa urapan yang Tuhan percayakan sama saya. 有多么伟大神所赐下来给我的权柄。 Mungkin kalian belum pernah lihat sih. 可能你们因为没有见过， Jadi dia ambil tongkatnya. 所以他再从他的木杖拿起来， Harusnya dia ngomong, 应该他是用说的， dia pukul. 但是他是用狠狠的打出去， Toh dia pikir, 因为他这么想， 40 tahun yang lalu kan caranya begini juga. 他说40年前是用这个方法呀。 Waktu dia pukul, 当他打出去的时候， dia ngomong seperti ini. 他这么说， Hai umat Israel, 他说：“嗨，所有的以色列百姓， kalian pikir kami, maksudnya adalah dia, Musa dan Harun, abangnya. 他是说我们，也就是指的他和他的哥哥哈伦， Tidak sanggup memberi kalian minum dari gunung batu ini. 是否你觉得从这个山下，我这个山上这里，我不能流出水给你们，供给你们喝吗？ Lihat nih,
tak tak, 看吧，啪啪，木栅打出去， dan air mengalir keluar. 所以那个水真的是流下来了。 Wow, mungkin jemaat takjub ya. 所以可能百姓觉得哇，很奇妙哦， Lalu mereka bisa minum. 然后他们就开始喝，狂喝。 Tapi ada satu pribadi yang tersinggung. 但是有一个觉得不舒服的， Yaitu pribadinya Allah. 也就是我们神。 Saat itu Allah menegur Musa. 那时候摩西被神矫正， Karena kamu tidak percaya kepadaku 因为你不相信我， dan kamu melanggar kekudusanku di depan jemaatku, 那在我的百姓面前，你侮辱了我的圣洁。 maka mulai hari ini 所以从今天开始， kamu tidak 你不也不 tidak boleh masuk ke tanah perjanjian. 不可以踏到神所应许的地， Tidak boleh memimpin umat ini masuk ke sana. 不可以带领这些百姓进入了神所应许的地。 Dan hari itu 那一天， dalam Ulangan 3 ayat 26在生命记里面说过， terjadi percakapan 在那边有对话发生， antara Tuhan dengan Musa. 就是神以及摩西的对话。 Kitab Ulangan itu adalah kitab yang mereview kembali perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir sampai saat itu. 所以这个生命记呢，是直接从摩西把这些百姓带出埃及的一本书。 Namun ada sepenggal ayat dalam Ulangan 3 ayat 26但是在生命记第3章第26节， yang perkataannya seperti ini. 他是这么说的： Saya minta sama Tuhan 我呼求神， sekiranya aku bisa masuk tanah perjanjian itu. 如果我能踏进那个应许之地， Izinkanlah 请 Tuhan, 容许我呀，神， aku masuk ke tanah perjanjian. 我能够进入这个应许之地。 Di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya dibilangnya begini. 在英文的翻译的经文说， I ask the Lord 我呼求神 again, 一次 again, 又一次， and again. 再一次。 Tapi Tuhan ngomong begini. 但是神这么说， Cukup. 够了， Jangan kau bahas lagi permintaanmu ini di hadapanku. 不要在我面前再探讨你想要的。 Saat itu, 在那时候， sekalipun Tuhan ucapkan dengan lembut, 不管是神用温柔的方式表达， tidak dengan bahasa yang menggelegar, 也不是用那种发怒的那种语气， sebagai orang yang dekat dengan Tuhan, 但是因为他是跟神很亲密的一个人， ditolak seperti itu. 他被那样的拒绝， Itu rasanya kelar. 那个觉得完了。 Nah, pada saat itu, 那个时候， saya mau kasih tahu kepada Bapak Ibu semua, 我要告诉大家， impian Musa 摩西的他的思想、梦想， 40 tahun yang lalu, 40年前， visi Musa 摩西的一个目标40 tahun yang lalu ，40年前， untuk menginjakan kaki di tanah perjanjian. 也就是能够踏进神所应许的之地。 Hari itu 那一天， dengan kata cukup 用一句“够了 dihentikan, ”被停下来， dibubarkan, 被散会， dikubur. 也被埋下。 Tuhan cuma ngomong enough, 神说够了， jangan dibahas lagi. 不要再讨论了。 Kalau yang ngomong seperti ini manusia, 如果是这句话出于人类， satu hari nanti itu bisa akan selesai. 有一天会结束的。 Semua permintaan maaf, 所有的道歉， rasa bersalah, 所有的错愕感，
itu pasti satu hari berhenti. 有一天一定是停止的。 Tapi 但是 kalau itu keluar dari mulut Tuhan, 如果那句话是从神而出， cukup, ya cukup. 够了，就是够了。 Musa tidak lagi bisa masuk ke tempat yang dia impikan selama 40 tahun itu. 摩西已经不能再进入他梦想中的40年前他所梦想的应许之地。 Beratus-ratus tahun setelah itu, 100年后， di dalam Mazmur, 在诗篇 Mazmur 106 ayat yang ke-32 dan 33. 诗篇162跟33， Kitab Mazmur membahas tentang Musa yang dibilang begini, mereka menggusarkan dia dekat air Meriba sehingga Musa kena celaka karena mereka, sebab mereka memahitkan hatinya, dia teledor dengan perkataannya. 他们在米利把水又叫耶和华发怒，甚至摩西也受了亏损。 Satu mimpi hebat, 一个很伟大的梦， satu visi yang luar 有 biasa 一个很伟大的一个标志， untuk satu perjalanan rohani, satu kali trip 也就是一趟属灵上的旅程， yang nggak bisa balik lagi. 也不能回头的。 Hari itu harus berhenti 那一天要被停止下来， karena peristiwa 因为所发生的 pahit hati, 苦衷在心， teledor kata. 他的错话， Musa pahit dengan semua perlakuan yang dia terima, 所以摩西觉得说他所受的，他觉得不能接受， sehingga kata-katanya teledor. 所以他所说出来的是急躁的话。 Dia pakai urapan yang Tuhan kasih 他用神所给他的恩膏， untuk memuaskan nafsunya, 只是来满足他的欲望， memuaskan rasa marahnya, 也就是来满足他的怒气， memperlihatkan betapa hebat dan saktinya dia. 也能表示出我有多伟大。 Padahal itu urapan miliknya Tuhan. 那个恩膏是从神而来的， Tuhan tersinggung, 神已经觉得不可 dia 接受， dianggap melanggar kekudusan. 他觉得他已经犯了圣洁。 Satu kata keluar dari Tuhan, 从神出了一句话， enough. 够了， Kamu nggak bisa lanjut. 你不能再继续。 Dalam perjalanan rohani kita, 我们在属灵上的旅程， yang cuma satu kali trip ini, 也就是只有这一趟旅程， mari hati-hati. 来吧，小心翼翼的 Periksa terus hati dan mulut kita. 来检查我们的心以及我们的嘴上的话。 Waktu kita ada di posisi detik ini, saat ini, 当我们处在这一刻， saat kita lagi hadapin pandemik seperti 当我 ini, 们在面临这个疫情， mari cek kembali hati dan mulut kita. 来，我们在检讨我们的心以及我们的嘴上的话。 Isinya rasa marah-marah atau pahit. 那里面是一直抱怨呢，还是苦干呢？ Komen-komennya isinya benar atau isinya menyalahkan terus. 那里面你所回复的话是对的、真理的，还是抱怨的呢？ Gak puas terus 他一直觉得不满足， dan pahit dengan keadaan. 然后他觉得很苦， Menyalahkan Tuhan terus. 一直责怪我们的神， Hingga pada satu titik 直到一个点 bisa terjadi 会发生。 ketika Tuhan berkata, 当神这么说， enough. 够了。 Pada waktu itu, 当那时候， mau kita minta lagi, 不管你在求神，在求神， Tuhan bilang enough. 神说够了。 Kita udah merancangkan perjalanan untuk pulang ke rumah Bapa. 我们已经计划好了回到天国的路， Kita harus berhenti hanya karena hati dan mulut kita. 我们必须要被停止，只因为我们的心还有我们嘴上的话。 Kita masuk tahun P. 我们今年进入配年， Hati-hati dengan perkataan. 所以要小心翼翼。对于你所说的话， Kadang-kadang kita nggak sadar. 有时候不知不觉， Saya bicara kepada orang tua, 我对那些老人家说话， orang-orang senior. 就是我的长辈们， Saya ingatkan kepada Bapak Ibu, 我要提醒大家，
Kadang hati kita kesel 有时候我们觉得很气馁， sama anak, 对我们的小孩， sama mantu, 对我们的媳妇儿， sama pembantu 对我 mungkin. 们的帮佣， Nggak sabar, kesel. 已经哎呦没有耐心了， Karena kita udah tenaganya kurang. 因为我们能力已经被减少了， Lalu kita kepingin orang lakukan, 所以我们想要别人为了我们去做， tapi nggak pas. 但是做出来的不是我们想要的， Begitu terus, 就一直连续着，连续着， akhirnya mulai ngomong, ketelepasan ngomong. 真的就是你不小心说出 Udah deh saya mati aja deh. 啊，算了，我去死好了。 Udah deh emang ini anak nggak beres. 哎呀，这个小孩本来就是 Anak 无理取闹 durhaka， 还就是不孝父。 Biar lu kamu semua sampai selama-lamanya begini-begini aja hidupnya. 啊，他说啊，不管了，只要直到永远，你的生活就是这么样而已啦。 Karena kesel, 因为很气馁， tanpa sadar 不知不觉， mulut kita itu 我们的嘴巴 akan menjadi jerat untuk hidup kita. 会成为我们身上的绊脚石。 Saya berbicara juga kepada anak-anak muda. 我也是对着年轻人说， Jangan pikir kamu muda, 你不要想说你年轻，你年龄轻轻的， merasa bisa hidup dengan sentuhan teknologi. 哎，你觉得说用现在的科技你有办法生存， Kamu lupa 你忘记了 bahwa hari ini yang dibutuhkan 今天所需要的， adalah sentuhan manusia. 也就是人的触摸。 Jangan merasa hebat 你不要觉得你伟大， kalau kamu pikir kamu lebih smart dibanding HP kamu. 你觉得说，嘿，我对这些手机我还比较聪明哎， Lalu kamu mulai menghina orang tua 然后你就开始侮辱长辈， yang nggak mengerti teknologi, 他们不懂这些科技， meremehkan 然后他就看扁他 semua 们， masukan-masukan mereka 他们所给你的一些好的建议，你都不理会， karena dianggap tidak modern. 因为你觉得，哎呀，不科学呢，太旧了。 Saya mau kasih tahu, 我要跟大家说， nggak bakal ada hari ini, 今天不会存在， entah itu toko, pabrik, perusahaan, rumah, apapun, 不管什么样，是你的商店啊，你的工厂啊，你所有的学历，你所有的家， yang hari ini kalian nikmati 现在你所享受的， tanpa campur tangan dan tanpa kerja keras dari orang yang di atas kita. 如果不是因为我们的长辈所标出来的努力， Dengar baik-baik, 听清楚了， kita melakukan perjalanan satu trip. 我们的旅程是一趟。 Di sini rohani kita yang penting. 现在这里最重要的是我们属灵， Jangan hanya karena ucapan, 不要因为我们所说出去的话， jangan karena rasa hati, 不要因为心里的感觉， lalu kita mulai akhirnya terhenti. 我们就突然就被停顿了。 Kedatangan Tuhan yang kedua kali 神第二次再来， udah di depan mata. 已经在眼前， Tapi ingat baik-baik, 但是请记住， pengangkatan lebih tiba-tiba lagi. 现在的升天会更突然， Berjaga-jagalah 请你保持小心翼翼， dengan ucapan kita. 你所说出去的话。 Amsal 18 ayat 21 berkata, 在箴言18章21节里面所说， hidup dan mati dikuasai lidah. 所有你的生死是被石头所控制的， Siapa suka menggemakannya 喜爱它的 akan memakan buahnya. 必弃它所结的果子。 Perkataan kita 我们所说出来的 akan bisa menghentikan 会让这些停下来， seluruh perjalanan rohani yang terbaik 所以最好最佳的属灵的旅程， yang sudah kita jalani 我们已经经历过了， mendadak berhenti 会突然间停下来， hanya karena masalah ucapan saja. 只是因为我们所说出的话。 Saya mau ambil satu quotation 我要跟大家讲一段话， dari Charles Capps. 从 Charles Capps， Dia adalah seorang pendiri 他是一个创始者， Word of Faith Iman 他是 Movement. 信心所推动世界所推动信心的人。 Dia berkata bahwa 他这么说的：
Words are the most powerful things in the universe. 在这个世界上最强大的就是语言。 Words are containers. 这些话呢是气容， They contain faith 它包含信心 or fear, 或者担忧， and they produce after their kind. 它创造它所说出的意愿。 Jadi mulut kita bisa membangun iman 所以我们的嘴巴可以使得你的信心增加， atau menjatuhkan iman 或 kita. 者把你的信心拉下来。 Jadi ingat baik-baik. 所以请记住清楚， Kalau udah mulai ragu 当你已经开始怀疑了， sama kesulitan hidup, 你所面临的这些困难， cepat perkatakan firman 快点说神的话， sampai kuping kamu dengar. 直到你的耳朵听到。 Maka itu akan tumbuh iman 所以那个时候，你的信心会成 di 长， dalam hatimu. 在你的心里面， Itu yang akan menolong kamu. 这些会帮助你的。 Mari kita berdoa. 来，我们低头祷告。 Bapa di dalam surga, 天父，阿爸天父， kami belajar dari Musa 我们从摩西学习， bahwa perjalanan yang begitu dahsyat keluar dari Mesir 从在埃及走出来的不是那么简单的一个旅程， dengan perkara-perkara yang hebat, 透过奇妙的一些事所发生， satu hari harus berhenti begitu saja 有一天会被这样子就停下来了， karena masalah hati dan mulut. 只是因为心里还有嘴话。 Padahal itu hanya satu kali perjalanan, 其实那只是一趟的旅程， sehingga tidak bisa dilanjutkan oleh Musa. 使得摩西不能再继续往下走。 Kami rindu 我们渴望， kami tidak mengalami hal yang sama. 我们不经历像这样子的过程， Kami membawa hidup kami masuk 我们把我们的人生带到你所要的旨意上， dengan kekuatan iman kami, 透过我们从你而来的信心， dengan perkataan yang membangun, 透过我们所建立别人的话语， dengan perkataan iman 透过我们信心的话， yang kami dengar, 我们听到的， yang kami 我 ucapkan, 们所说的， yang kami 我 dengar, 们所听的， yang kami 我 ucapkan, 们所说的， sampai itu membangun roh kami, 使得它能够建立我们新的 membuat 信 langkah 心， kami kuat 使得我们的脚被坚固， untuk masuk lagi, 能够再进入在你里 untuk 面， lanjut lagi, 能够继续走这个旅程， tanpa berpikir, 不用再去想， tanpa berkajang, 不用再去争夺， tanpa melihat 不用再去见到。 pada masa-masa jaya, 当我们成功的时候， di masa lalu, 在以前的时候， namun kami berlari 但是我们要奔跑， pada masa depan, 透过我们的未来来 yaitu 奔跑， panggilan Allah, 也就是你所呼召我们的 kerajaan Allah yang kekal. 你永恒的国度。 Urapi kami semua yang mendengar, 你恩膏所有所听到你的话语的， supaya berjaga di pintu mulut kami, 使得我们可以兼顾、小心翼翼照顾着我们的嘴， lembutkan hati kami, 能够来温柔我们的心， sehingga sampai hari ini 使得到今天， kami tidak hidup 我们不是因着活， berdasarkan apa yang ada di sekitar 不 kami, 是因为世界上我们周围所提供的， tapi kami hidup 但是我们活着， dari iman 从信心 dan perkataan firman 以及神的话 yang daripadamu. 从你而来的。 Terima kasih Bapa. 感谢你，主耶稣， Dalam nama Tuhan 奉 Yesus, 主耶稣基督的名， kami sudah 我 berdoa. 们已经祷告了。 Haleluya. 哈利路亚， Amin. 阿门。 Tuhan Yesus memberkati. 上帝祝福大家。 Shalom. Atas nama Gembala dan seluruh pengerja Mandarin Service CK7 serta Jemaat Tuhan, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu PDM Teresia Cynthia Tirta Direja SH yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian pesan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati Ibu berlimpah-limpah. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah online minggu depan tanggal 20 Juni 2021 akan dilayani oleh Gembala Sidang kita, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo dengan disertai perjamuan kudus.
Ibadah tersebut akan disertai pula dengan ibadah raya bahasa Indonesia secara live streaming pada pukul 7 pagi, 9, 11.30, 2 siang, dan setengah 5 sore. Dan ibadah secara online mulai pukul 7 pagi untuk ibadah dewasa muda atau yang adult, ibadah youth and junior bahasa Indonesia, ibadah anak bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, serta ibadah anak berkebutuhan khusus di channel YouTube yang sama, GBI PRJ CK7. 316 Youth Ministry English Service hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 pukul 4 sore akan dilayani oleh Pastor Ernesto Mesak dengan tema sepanjang bulan Juni, Back to the Future. 316 Youth Ministry diperuntukkan bagi anak muda dari umur 12 sampai 24 tahun. Yuk, kami mengundang anak-anak muda untuk bergabung mengikuti online service tersebut di YouTube channel yang sama GBI PRJ CK7. Persembahan umum, kolekte, perpuluhan, ucapan syukur, dan lain-lain dapat dilakukan melalui e-banking, mobile banking, ATM, maupun online di website ke rekening persembahan CK7, BCA Cabang Tamrin, dengan akaun 206-333-8222 atas nama GBI PRJ. Persembahan dapat juga diberikan melalui QRIS dengan QR Code terlampir atau Bapak Ibu dapat melihat langsung di media sosial masing-masing cabang. Apakah Anda sering beriklan namun tidak membuahkan hasil? Atau Anda bingung dalam membuat sebuah konten iklan yang menarik? Bagaimana ya caranya beriklan dengan efektif, tepat sasaran, serta dengan biaya rendah namun mendapatkan hasil cakupan yang luas? Jangan lewatkan kesempatan ini untuk belajar memahami strategi digital marketing yang sedang berkembang pada masa sekarang. Kami mengundang Bapak Ibu untuk mengikuti webinar MOI GBI PRJ Group CK7 yang akan diadakan via Zoom pada hari Senin 14 Juni 2021 pukul 7:30 malam sampai jam 9 malam dengan narasumber Laksama Mustika, CEO of Jangka Digital, dengan topik aktivasi brand dengan digital marketing. Webinar ini gratis. Untuk info lengkap, link, serta meeting ID dan password dapat menghubungi nomor WhatsApp yang tercantum di layar Bapak Ibu sekalian. Untuk Kul Gabungan Mandarin Service akan diadakan pada hari Kamis 17 Juni 2021 pukul 7 malam yang akan dilayani oleh PDP Hartono. Kul tersebut akan diadakan melalui aplikasi Zoom. Untuk info link, ID, serta password Zoom dapat menghubungi nomor WhatsApp 0812 1286 4902. Dan bagi jemaat Kul yang membutuhkan dukungan doa serta ingin memberikan kesaksian di Kul Mandarin, dapat menghubungi Ibu Jocelyn di nomor WhatsApp 0878 8861 2777. Kerinduan seorang ibu pasti ingin melihat anaknya menikah dan berumah tangga. Kita sebagai ibu mulai sibuk memilih mana calon menantu terbaik untuk anak kita. Eits, tapi jangan lupa, anak zaman sekarang selain memilih pasangan hidup, mereka juga akan melihat apakah calon mertua mereka memiliki pikiran yang terbuka, dapat menerima menantu apa adanya, dan lain-lain, agar hidup mereka di kemudian hari tidak menderita gara-gara memiliki mertua yang jadul. Ibu-ibu boleh aja memiliki kriteria calon menantu harapan mereka. Namun, alangkah baiknya kalau ibu-ibu juga mulai mempersiapkan diri untuk menjadi mertua milenial. Waduh, mertua milenial itu seperti apa ya? Temukan jawabannya dengan mengikuti ibadah WOI CK7 secara live streaming via YouTube channel GBI PRJ CK7 pada hari Kamis 24 Juni 2021 pukul 3 sore yang akan dilayani oleh Ibu PDM Natali Himawan dengan tema Mertua Milenial. Setelah menyelesaikan Diklat Basic Prophetic Army, bidang doa CK7 kembali mengadakan diklat lanjutan Next Level 1 Prophetic Army CK7 secara online yang akan diadakan pada hari Rabu 30 Juni dan 7 Juli 2021 pukul 7 malam dengan pengajar dari tim Prophetic Subdiv Prophetic Pusat GBI Jalan Gatot Subroto. Untuk pendaftaran dapat melalui www.gbiprj.org/go/doa.
Info lebih lanjut dapat menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian. Mari Bapak Ibu, kita entering the next level dan terus belajar sehingga kita menjadikan doa sebagai gaya hidup kita untuk menghadapi keadaan zaman yang semakin jahat ini, sehingga kita menjadi pribadi yang memiliki iman seperti baja dan tangguh seperti seorang prajurit Tuhan yang gagah perkasa. Berjemur di bawah terik matahari pagi merupakan hal yang baik untuk kesehatan tubuh kita, apalagi di masa-masa pandemi COVID-19 seperti saat ini. Tetapi pertanyaannya, apakah terik matahari selalu baik untuk kulit manusia? Apakah tidak ada efek samping dari terik matahari tersebut? Apakah kanker kulit merupakan salah satu dari pengaruh tersebut? Apakah yang merupakan tanda-tanda bagi seseorang yang terkena penyakit kanker kulit? Bagaimana merawat kulit dengan baik dan benar? Semua dari kita tentu berharap dapat hidup sehat dengan tetap memegang teguh iman kita, serta bersandar penuh kepada Kristus dengan memiliki penampilan yang menarik pastinya. Kami mengundang Bapak Ibu sekalian untuk dapat mengikuti acara Cancer Ministry yang akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 pukul 10.30 atau setengah 11 siang via YouTube live streaming di channel GBIPRJ CK7. Dan tema kita kali ini adalah The Sun Can Be Sneaky dengan narasumber Dr. Yeyen Yovita Mulyana SPKK bersama Ibu Evangelis Gina Darmawan. Mari Bapak Ibu sekalian, dapatkan jawaban atas semua pertanyaan-pertanyaan serta harapan-harapan kita dengan mengikuti acara tersebut. Bagi jemaat yang membutuhkan konseling dapat menghubungi Bapak PDP Suryadi di nomor WhatsApp 0819 0826 8833. Sekian pengumuman untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. 这个督助会堂的同工和今天参加网上敬拜的会友们，当我们还未进入祷告的思想前，让我们一起宣讲第三个五旬节的意义。因为我们相信，当我们说出话来后，那么事情就会成就在我们的生命里。圣经怎么说？灵后是善。但我们既有信心，正如记者上记者说：“我因信，所以如此说话。”我们也信，所以也说话。第三个五旬节的意义，第一个意义，第三个五旬节是现代审理大大教官的时期，远超过当时在亚述撒节所发生的。第二，第三个五旬节将会是主耶稣再来前最大和最后灵魂受割。第三，第三个五旬节将兴起耶利米亚的一代。其被圣灵充满，对主耶稣死心塌地，对罪绝不妥协，并采取行动抢救灵魂的年轻人。第四，第三个五旬节是在印度尼西亚诞生，并被推动到列国。这个运动从东方到西方，最后回到耶路撒冷。第五，第三个五旬节将赐下能力来完成主的大使命。之后主耶稣就会再来。来吧，这个督助会堂的同工和会友，让我们一起为我们的国家印度尼西亚祷告。圣经怎么说？2历代志下7:14，这成为我名下的治民，若是自卑，祷告，寻求我的面，转离他们的恶行，我必从天上去听，方免他们的罪，医治他们的地。天父，求你饶恕我们，方免我们的国家主。但愿成为一切的瘟疫、新冠病毒和灾害恢复我们的国家，让每一个向上帝呼求的人得着拯救。我们祷告，让全体这个督助会堂和同工和会友都能脱离新冠病毒和全球性经济危机的影响。奉主耶稣的名。我们也要奉主耶稣的名，对新冠病毒和全球性经济说：住了吧，静了吧。我们要为佐科维总统和马鲁夫阿敏副总统祷告，求米茨给他们智慧，
为了印尼国家所采取的每一项决定都是按照上帝的旨意。我们也为治疗新冠肺炎的医护团队祷告，愿上帝羔羊的血能保护他们，遮盖他们和他们的家人，上帝赐给他们健康。今天我们要感谢他仆人刚传道蛮有能力来传讲上帝的道，求你大大的祝福你的仆人，阿们。我们也要为我们的总主任杨东宝牧师祷告，求上帝祝福他的健康，他的家人及他的牧养事工，使他持续被使用，成为第3个五旬节使者来完成主耶稣基督的大使命。我们也为我们的基督徒牧师长许元哲医生牧师祷告，求上帝祝福他的健康并家人，愿他的妻子 Olivia、 孩子、媳妇儿和孙儿们都蒙福，求上帝成为他仆人和家人的盾牌和帮助。上帝也赐福你仆人在基督徒的牧养事工，使我们所有在基督徒的子民配得在上帝面前。我们也为波德里教会、神的教会、Oral Roberts 大学和世界福音联盟祷告，愿上帝使用他们赢得更多的灵魂。也为这基督徒兴起耶利米亚一带祷告，求上帝大大使用他们。我们也为每一位同工和在今天基督徒参加网上敬拜的会友们祷告。我们也为有病的祷告，上帝已经医治他们，但中但得，求上帝赐给他们安息。需要答案的，上帝已经应允他们。奉主耶稣基督的名，让每一位求上帝的子民能脱离新冠病毒和经济危机和疾病。上帝大大的祝福他们，阿们。全体同工和基督徒会堂的会友们，请举手领受上帝通过他仆人基督徒牧者来祝福。Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan untuk selama-lamanya. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati dan Tuhan melindungi Anda semua dari serangan pandemik COVID-19. God bless you all. I wanna be